Pengungkapan kebersihan sebahagian daripada iman sudah menjadi salah satu tema bagi umat-umat Islam, sedar atau tidak. Ianya dipetik daripada hadis berikut. Diriwayatkan oleh Malik Al-Ash'ari, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kebersihan sebahagian daripada iman. Bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan, iaitu timbangan. Bacaan subhanallahi walhamdulillah dapat memenuhi langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah pelita, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pedoman bagimu. Riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap kali kamu pergi ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Manakala Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Indah dan suka akan keindahan. Hadis riwayat Muslim. Definisi kebersihan. Dari sudut bahasa, perkataan bersih dalam bahasa Melayu bermaksud tidak kotor, bebas dari pencemaran, jujur dan ikhlas, suci, murni, bebas daripada amalan yang tidak baik seperti rasuah dan penyelewengan, serta bebas dari anasir yang tidak baik. Perkataan kebersihan pula merupakan kata nama dari kata kerja, iaitu bersih, yang membawa maksud satu keadaan atau perihal bersih sama ada dari aspek fizikal maupun mental. Dalam bahasa Arab, perkataan kebersihan dirujuk sebagai al-taharah dan al-nazafah. Perkataan al-taharah secara etimologinya merujuk kepada makna bersih, bebas dan suci dari najis. Sementara perkataan al-nazafah pula membawa maksud penyucian. Bersih dari sudut istilah pula ditakrifkan sebagai menghilangkan sesuatu atau bersih dari segala hadas atau najis. Al-Shakwani mentakrifkan taharah sebagai sifat hukmiyah yang menetapkan bagi manusia keharusan dalam mendirikan solat. Bahagian kebersihan yang pertama ialah menyucikan yang zahir dari segala kekotoran dan benda yang menjijikkan. Kewajipan bersuci secara umumnya merangkumi mandi wajib, berwuduk, mencuci tangan, memberus gigi, bersugi, memotong kuku atau berpakaian bersih dan lain-lain lagi. Islam menggalakkan kita untuk sentiasa menjaga kebersihan agar umatnya jauh dari sebarang penyakit dan menghidupkan suasana yang selesa. Kedua, menyucikan anggota badan dari perbuatan jahat dan dosa. Dalam erti kata lain ialah bertaubat. Setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan. Namun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang memperbaiki kesalahan dan berkomitmen untuk bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi ya jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Terdapat banyak amalan penghapus dosa, antaranya berpuasa, berzikir dan berbuat baik sesama manusia. Sudahkah kita mengamalkannya? Ketiga, menyucikan hati dari segala perkara yang tercela, iaitu dengan kita menjauhi segala maksiat atau perbuatan yang boleh merosakkan hati kita atau menggelapkan hati kita. Hal ini perlu dipandang serius kerana ia akan melemahkan iman kita dan secara tidak sedar kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah menyucikan sir, iaitu rahsia dan batin dari sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kebersihan juga mempunyai usaha dan
tindakan, tetapi mempunyai usaha dan tindakan juga mempunyai pelbagai daripada sudut individu, masyarakat dan negara. Daripada segi individu pula, individu haruslah menjaga kebersihan dari segi tubuh badan dan juga pakaian. Selain itu, dengan ini, ia boleh mendisiplinkan diri dan meningkatkan imej dan perwatakan yang sangat menarik. Keadaan ini juga boleh mengelakkan daripada mendapat penyakit dan boleh menjagakan daripada segi kesihatan. Bagi masyarakat pula, ibu bapa perlu membimbing atau mendedahkan anak-anak mereka tentang betapa kepentingannya menjaga kebersihan. Dan ini juga boleh memupuk perpaduan antara satu sama lain apabila kita menjaga kebersihan. Dan seterusnya ini, masyarakat juga boleh mengadakan kempen antaranya di sekolah bahawa menjaga kebersihan sangatlah penting. Seterusnya, negara perlulah memperbanyakkan kempen atau iklan betapa kepentingannya kebersihan melalui media massa. Dan seterusnya, mengadakan program yang berkaitan kebersihan dan akhirnya mewujudkan persekitaran yang indah dan tenang di negara kita apabila kita menjaga kebersihan. Ini semua adalah usaha dan tindakan yang boleh kita lakukan. Kesimpulannya, menghayati konsep kebersihan adalah tanggungjawab sama ada individu, masyarakat dan negara. Untuk menampilkan diri sebagai kekasih Allah, seseorang insan perlulah mengawasi dirinya sentiasa dalam keadaan bersih. Ayat 108 Surah At-Taubah, ayat 222 Al-Baqarah. Oleh itu, undang-undang berkenaan kebersihan perlulah dilaksanakan dengan tegas dan berkesan agar kita dapat mewujudkan persekitaran yang bersih, suasana yang sihat dan Muslim yang sejati.